Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli seperti biasa di Awni Pagi. Hari ini kita akan membawakan perkembangan mengenai COVID-19 dalam dan juga luar negara. Dan sebelum kita pergi ke laporan dalam negara, sudah pastinya kita akan ke laporan luar negara kerana berita-berita di luar negara berlaku ketika kita semua masih sedang tidur. Jadi ini fresh kami bawakan kepada anda. Iaitu berkaitan dengan pertamanya adalah berkaitan dengan statistik seperti biasa, iaitu angka jangkitan COVID-19 di seluruh dunia kini telah pun mencecah 1.58 juta setakat jam 6 pagi ini 10 April. Sejak mencapai angka 1 juta Jumaat lepas, bilangan kes positif hanya mengambil masa selama 5 hari, iaitu sampai lebih kurang dalam hari Rabu untuk pentambahan lebih 500,000 kes positif yang baru. Menurut data daripada Johns Hopkins University seperti yang anda lihat di kaca TV anda ini, kini terdapat 5 negara yang telah melepasi angka 100,000 kes positif pandemik tersebut. Dan Amerika Syarikat kekal menjadi negara yang paling terjejas teruk ekoran wabak itu apabila mencatatkan hampir 500,000 kes positif. Spanyol dan juga Itali berada di kedudukan yang kedua dan juga ketiga apabila negara masing-masing mencatatkan lebih 152,000 dan juga 143,000 kes. Sementara itu, Perancis kini menjadi negara yang keempat dengan kes jangkitan hampir 119,000. Manakala Jerman dengan 115,000 kes positif COVID-19. Dalam pada itu, terdapat 3 lagi negara yang mempunyai angka jangkitan pandemik itu melebihi 50,000 kes. Dan ini termasuk China yang kalau kita lihat sejak beberapa minggu lepas kekal dengan angka 82,000, 83,000. Manakala Iran dan juga United Kingdom masing-masing mencatatkan peningkatan iaitu 66,000 dan juga 65,000 kes. Dan kes positif kini telah pun ada pada 184 buah negara di seluruh dunia, Fizi. Baik, kalau kita nak saksikan juga, kita ingin melihat kepada statistik kematian di seluruh dunia, iaitu kematian akibat COVID-19 ini kini hampir menghampiri angka 100,000 kes apabila keseluruhan mencatatkan 94,807 kes dan sebanyak 4 buah negara kini telah pun mempunyai angka kematian melebihi 10,000 dengan Amerika Syarikat kini berada di belakang negara pendahulu iaitu Itali. Itali yang pertama dan kedua adalah Spanyol dan juga ketiga adalah Perancis dan keempat adalah United Kingdom. Kelima adalah New York dan itu anda dapat saksikan di paparan skrin anda. Dan Itali seperti apa yang saya katakan masih kekal menjadi negara paling teruk mencatatkan kes kematian dengan melebihi 18,000 kes. Amerika Syarikat pula berada di kedudukan kedua dengan lebih 16,000 kes kematian dan Sepanyol berada di kedudukan ketiga, 15,000 kematian. Perancis, United Kingdom masing-masing 12,210 dan 7,978 mangsa. Bagaimanapun masih terdapat harapan dalam krisis kesihatan apabila jumlah pesakit yang sembuh kini melebihi 350,000 dengan jumlah sebenarnya adalah 353,291 kes. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita tahu Perdana Menteri Britain iaitu Boris Johnson telah pun dijangkiti COVID-19 sejak daripada 2 minggu lepas. Dia memaklumkan perkara itu di laman Twitternya, yang mana kalau kita lihat 3 hari lepas dia telah pun dimasukkan ke dalam ICU sebab simptom-simptom COVID-19-nya semakin memburuk. Tetapi hari ini kita menerima perkabaran yang baik daripada Boris Johnson, iaitu dia telah pun dipindahkan ke ward biasa. Kalau anda lihat di astrawani.com, pejabat Perdana Menteri walaupun berkata Johnson akan terus dipantau oleh pihak hospital. Lapor daripada portal Reuters, Johnson yang berumur 55 tahun dimasukkan ke Hospital St. Thomas Ahad malam lepas sejak beliau mengalami simptom yang teruk dan dirawat di ICU selama 3 hari. 3 malam dan Perdana Menteri itu dipindahkan malam semalam lah maknanya dari unit rawatan api ke ward biasa, tetapi pemantauan terhadap kesihatannya akan terus dipantau secara keseluruhan dan beliau tetap bersemangat. Johnson merupakan antara pemimpin negara pertama dimasukkan ke hospital akibat jangkitan coronavirus dan sepanjang ketiadaan Johnson, Menteri Luar Dominic Raab akan mengambil alih tugasnya. Dan inilah berita yang kita mahu dengar, dan sementara itu terdapat banyaklah komen-komen daripada pemimpin-pemimpin dunia seperti sudah semestinya Donald Trump yang mengucapkan berita baik Johnson telah pun dikeluarkan daripada ICU. Ramai lagi pemimpin-pemimpin dunia lain, Hafizi. Cakap mengenai Boris Johnson ni, beliau adalah antara pemimpin politik yang
berpengaruh di dunia yang telah pun dijangkiti COVID-19. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan di New Zealand, iaitu Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata negaranya berpotensi memenangi pertempuran melawan COVID-19 apabila hanya 29 kes dicatatkan semalam. Dan Ardern berkata negara itu berterusan menunjukkan perkembangan positif hanya 6 minggu selepas wabak itu tiba di New Zealand, dan ia berdasarkan kepada pelaksanaan perintah berkurung yang mungkin boleh ditarik balik dalam tempoh seminggu lagi, dan orang ramai akan dibenarkan kembali bekerja jika majikan dapat memastikan pekerja melaksanakan penjarakan sosial. Dan 29 kes apa yang saya katakan tadi dalam tempoh 24 jam itu menyaksikan penurunan untuk 4 hari berturut-turut dicatatkan di negara berkenaan. Dan New Zealand mengesahkan kes pertama pada 26 Februari lalu dan menutup sempadannya pada 19 Mac. Kita dapat saksikan betapa dari segi langkah proaktif yang diambil untuk menyekat kemasukan pelancong ataupun traveller daripada memasuki ke negara berkenaan. Dan New Zealand kini berada pada tahap amaran tertinggi 4, tetapi Ardern berkata ia boleh diturunkan ke aras 3. Dan New Zealand yang mempunyai penduduk kira-kira 5 juta penduduk, setakat ini mempunyai ataupun mencatatkan bilangan 1,239 kes dengan 1 kematian saja. Kita dapat saksikan betapa pengurusan COVID-19 di negara berkenaan sangat efisien sehingga kes ini pun dapat diatasi, dan juga jumlah kematian juga hanya 1 kematian saja dicatatkan. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, negara sebelah New Zealand iaitu Australia juga menunjukkan keadaan yang sama. Yang mana kalau kita lihat Australia dengan ada 25 juta populationnya hanya mempunyai 6,000 jangkitan COVID-19 dengan 50 kematian. New Zealand pula dengan negara yang mempunyai 5 juta populasinya, which sekarang ini telah pun menutup sempadan. Kedua-dua negara ini menutup sempadan, ambil langkah efektif pada peringkat awal dengan memaksimumkan tinggi yang boleh perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di sana, sehingga akan membuatkan kes-kesnya daripada kita lihat flattening the curve tu kan, menurun, dan membuatkan Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern sendiri telah pun mengisytiharkan kemenangan melawan COVID-19. Tetapi ada kes baru, tapi kemenangan itu dapat dirasai pada semalam lagi, Hafizi. Baik, kita juga ingin membawakan perkembangan dalam negara kita. Seperti biasa, KKM akan jalankan sidang media sekitar pukul 4 ke 5 petang untuk menyatakan statistik terkini sehingga pukul 12 tengah hari. Dan ini laporan sehingga 12 tengah hari semalam, iaitu terdapat 121 kes sembuh dan juga 109 kes baru dicatatkan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 121 kes itu dilaporkan bebas daripada jangkitan COVID-19 dan dibenarkan pulang. Dan kita nak dengar kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ini. Kita saksikan. Sehingga 9 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 109 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,228 kes. Ini bermakna bilangan kes yang dicaj hari ini juga adalah melebihi daripada bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga kini seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 43 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga, Datuk Dr. Nur Hisham telah menyatakan bahawa kadar kematian dekat Malaysia akibat COVID-19 sekarang ini berada pada tahap yang rendah, masih rendah berbanding negara-negara yang lain. Katanya, ia sekaligus menunjukkan tahap perkhidmatan perubatan yang diberikan kepada pesakit COVID-19 adalah berada pada tahap yang baik, dan negara lain kalau kita lihat mencatatkan 5.6% ataupun 4.6%. Jadi negara kita pada kadar yang rendah, iaitu lebih kurang dalam 1. Berapa semalam dia cakap tu, saya tak ingat. Okey, ada dia cakap, tapi yang penting masih bawah daripada 2%. Itu yang penting sekarang ini. Ini menunjukkan seperti yang Dr. Nur Hisham kata, kita mempunyai perkhidmatan perubatan yang baik dalam negara ini, dan dalam masa yang sama beliau menyatakan bahawa
kapasiti makmal untuk ujian pengesanan COVID-19 juga telah pun dipertingkatkan kepada 43 buah makmal di seluruh negara. Dia membabitkan sektor awam, sektor universiti dan juga sektor swasta. Dan katanya sebelum ini Institut Pendidikan Perubatan IMR merupakan satu-satunya makmal yang terlibat dalam ujian, tetapi kapasiti maksimum makmal menjalankan ujian pengesanan COVID-19 adalah sebanyak 11,546 dan setakat Khamis jumlah kematian adalah 67 kes ataupun ini dia 1.58% daripada jumlah semua kes COVID-19 di Malaysia. Dan kalau kita lihat kapasiti ujian pengesanan 11,546 ini sebenarnya kita nak tingkatkan lagi. Kata Datuk Dr. Noor Hisham, menjelang April ni, masuk April kita nak tingkatkan kepada 16,500 kes, 16,500 ujian saringan yang kita nak jalankan. Dan melalui saya rasa dalam beberapa hari, beberapa minggu lagi akan dapat kita tingkatkan, Hafizi. Dan kita nak tanya kepada Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat kadar kematian akibat COVID-19 di Malaysia ni rendah, dan kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, kadar kematian mereka ada yang sehingga mencapai 10 dan lebih daripada 10% pun ada. Dan ini menunjukkan kita punya servis ataupun perkhidmatan kesihatan kita adalah sangat baik, Cik Razak. Fizi, kalau kita tengok puji itu, kita pujilah. Janganlah kita leka dengan pujian. Ya. Tapi apa yang berlaku kalau kita tengok di negara China, apa yang kejayaan yang dicapai di Australia dan juga New Zealand adalah sebab apa? Mereka close borders. Ya. Jadi kalau kita tengok negara China, bagaimana walaupun wilayah Hubei sudah dibuka, tetapi sekarang timbul bagaimana satu bandar Shuihenfe di utara China terpaksa berada dalam keadaan lockdown disebabkan kawasan ini, kalau kita tengok map utara China, kita tengok bahagian barat daya, kota ini tidak jauh daripada sempadan dengan Rusia. Kota yang paling dekat adalah Vladivostok. Jadi bagaimana China sendiri mengambil langkah-langkah lockdown mereka yang berada di situ disebabkan kes-kes sekarang ni yang berlaku adalah kes-kes yang diimport. Ya. Kat Malaysia sekarang ni kita sendiri ada ramai mereka yang balik pulang dari luar negara dan mereka terpaksa melalui proses saringan. Banyaklah karenah disebabkan saringan ini, tetapi ini adalah satu cara di mana kita sendiri dapat mengawal supaya kes-kes yang ada sekarang, walaupun yang kematian memang ada 2-1 tiap hari, tetapi itu bukanlah penting sangat. Yang penting sangat adalah kemampuan kita untuk melakukan saringan dan juga testing, dan adakah kemampuan kita untuk menyediakan rawatan bila ada kes-kes positif. Jadi nombor satu, kita mesti berjaga-jaga lockdown border sebagaimana dengan peraturannya yang tersendiri, bukanlah 100% ya, bagaimana dapat kita mengikuti kejayaan yang dapat dilalui oleh Australia dan juga New Zealand. Baik, sebelum kita nak mentirihat, satu laporan lagi kita nak kongsikan kepada anda, dan semalam juga telah diumumkan korban termuda COVID-19 iaitu wanita berusia 23 tahun. Dan ini laporan yang kita nak bawakan kepada anda semua. Korban paling muda dicatatkan adalah wanita berusia 23 tahun. Dilaporkan lambat mendapatkan rawatan di hospital. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, keadaan pesakit yang mempunyai penyakit thyroid itu sudah berada di tahap kritikal iaitu peringkat keempat. Dan dikabarkan memerlukan bantuan pernafasan, namun pesakit itu dilaporkan mempunyai penyakit thyroid dan dia lambat untuk mendapatkan rawatan. Dan apa yang dikatakan Datuk Noor Hisham lagi, seperti yang Datuk Noor Hisham katakan, 88% pesakit yang datang ke hospital adalah dalam kategori 1 dan 2. Namun pesakit yang datang ke tahap keempat mempunyai risiko untuk survive dan sebagainya, dan ini memerlukan bantuan pernafasan, ventilator, dan pesakit datang dengan penyakit lain. Dan ini yang kita nak bawakan kepada anda semua. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian kita nak bawakan dari segi masih lagi isu mengenai COVID-19 ni, Fizi. Ya, betul tu, dan sudah pastinya kita semua ternanti-nanti sama ada hari ini Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan ataupun tidak. Pada selepas rehat nanti saya akan kongsikan hint sama ada dia dilanjutkan ataupun tak. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afiza Azaman. Kita masih lagi membincangkan mengenai isu COVID-19 ini, dan kalau kita dengar sebelum ini
bagi mereka atau bagi rakyat Malaysia yang berada di luar negara, mereka yang ingin pulang ke Malaysia akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi ini cerita-cerita dalam tempoh kuarantin mereka di pusat-pusat kuarantin. Dan apa yang telah dikatakan begitu banyak tular di media sosial pada ketika ini adalah mengenai kluster mereka yang berada di kuarantin ini dikategorikan sebagai kluster elit ataupun kluster kayangan yang dianggap sebagai sombong, cerewet dan belum dirawat, perangai pun makin perit. Itu yang dikatakan dalam laporan yang kita nak bawakan oleh Cik Razak ini. Dan kalau kita nak sentuh sedikit mengenai laporan ini, rentihan daripada beberapa anggota Barisan Harapan yang memaparkan pengalaman berhadapan dengan kerenah pesakit COVID-19 di Hospital Sungai Buloh dan beberapa portal tempatan menjadi medan luahan mereka. Terpaksa berhadapan dengan kerenah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Kita nak tanya kepada Cik Razak, apa perinciannya Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok, kita ni semua sedang mengharungi satu situasi yang tak pernah kita hadapi. Jadi apa yang kita perlu adalah kesabaran. Kalau saya sendirilah, saya rasa saya consider diri saya dalam kluster elit. Tetapi bila sekarang kita menghadapi satu situasi, bila kita pulang dari luar negara, ada yang pulang bercuti, ada yang pulang dari tugasan. Sekarang ni ada prosedurnya, ada protokolnya. Kita akan dibawa ke mungkin di Hospital Sungai Buloh untuk saringan. Saringan ini bukan bermakna kita terus akan mendapat testing dan sebagainya seterus. Ada mereka ini yang pulang menyebabkan mereka yang bertugas di barisan hadapan, para doktor, para medical assistant, para jururawat yang tahu-tahu sajalah mereka ini adalah golongan-golongan daripada yang pernah ada subordinate di bawah mereka, pernah memberi arahan dan sebagainya. Tetapi bila mereka sendiri on the other side of the fence, mereka diarah membuat sesuatu, sabarlah supaya tidak timbul bagaimana luahan di dalam medan media sosial. Saya nak minta sangatlah mereka yang meluahkan perasaan ini, inilah hanya satu saluran dan agar tindakan disiplin tidak diambil terhadap mereka. Tetapi apakah yang peluang yang ada pada mereka ini untuk meluahkan apa yang mereka lalui tiap-tiap hari daripada golongan ini yang dipanggil golongan cerewet, kluster elit. Siapa yang sedar diri mereka melakukan perkara-perkara ini, sedarlah supaya tugasan yang sedang dilakukan oleh mereka di barisan hadapan ini dipermudahkan. Ini kalau kita tengok bagaimana mereka membezakan kluster yang dipanggil kluster tablik, bagaimana mereka begitu akur dengan arahan, tidak sombong dan memberi bantuan. Jadi cubalah kita ubahkan sedikit pendirian kita supaya kita menyenangkan kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka di barisan hadapan. Baik, ada juga berdasarkan laporan ada juga yang mengatakan mengeluarkan kata-kata kesat, menyamakan petugas dengan binatang dan ia berlaku apabila mereka tidak selesa dipanggil untuk menunggu giliran dan mahu saringan dijalankan tanpa mengikut protokol dan peraturan. Dan kita berharap agar pihak-pihak yang terlibat ini supaya sedar akan dari segi keupayaan kita nak menyelamatkan anda, kita ingin keluarkan ataupun kita ingin pastikan mereka tiada jangkitan COVID-19 dan itu antara usaha-usaha daripada KKM sendiri, Afizi. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak beralih kepada perkembangan seterusnya yang menjadi yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia sekarang ini adalah sudah semestinya Perintah Kawalan Pergerakan sama ada dilanjutkan ataupun tak. Tapi kita ada berita sebelum kita nak ke laporan itu, kita ada berita Akademi Perubatan Malaysia AMM menggesa kerajaan supaya PKP ini dilanjutkan sampailah ke Hari Raya Aidilfitri. Dan dalam satu kenyataan AMM berkata dari negeri ke negeri meningkat, pergerakan dari negeri ke negeri akan meningkat sebab apabila masyarakat pulang ke kampung secara beramai menyambut perayaan akan memburukkan lagi penyebaran wabak COVID-19 dan apabila orang balik kampung ziarah menzarahi ia memberi risiko terutamanya golongan tua sebab kita tahu mereka yang telah berumur mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding golongan muda dan penjarakan sosial di hentian serta kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya juga berisiko untuk gagal. Ini adalah kenyataan daripada AMM, Akademi Perubatan Malaysia, AMM. Dan kalau kita lihat sebenarnya daripada sejak 2 hari lepas, Astro Awani dan juga beberapa media arus perdana yang lain telah pun cuba untuk melihat poll kita buat dekat social media. Kebanyakan rakyat setuju Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan, tetapi ada satu perkara yang perlu kita lihat kerana laporan daripada sebuah portal berita turut menyatakan bahawa separuh ataupun 52.6% responden menyertai kaji selidik khas kesan COVID-19 terhadap ekonomi dan juga individu. Pusingan 1 menyatakan sangat terkesan dari segi keuangan, manakala
62% yang menyatakan kurang terkesan, dan kaji selidik ini melibatkan 168,000 orang yang berumur daripada 15 tahun. Dan ia dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia secara atas talian bermula 23 Mac sampailah 31 Mac yang lalu. Ini untuk fasa kedua lah, dan daripada jumlah tersebut majoriti menyatakan tidak bersedia sekiranya tempoh PKP ini dilanjutkan. Hanya pekerja-pekerja syarikat berkaitan JLC dan multinasional sahaja menyatakan bersedia jika PKP dilanjutkan lebih daripada tempoh 14 April nanti. 46.6% responden pekerja sendiri menyatakan kehilangan pekerjaan. Jadi ada banyak perkara yang perlu kita lihat, perlu kita pertimbangkan, dan mereka yang belajar khususnya sama ada yang akan mengambil UPSR, SPM, PT3, banyak lagi lah. Kalau nak lanjutkan lebih daripada sebulan lebih ni, sama ada ia peperiksaan tersebut patut dilanjutkan ataupun tidak. Tetapi untuk Perintah Kawalan Pergerakan, Perdana Menteri sudah pasti akan mengumumkannya pada hari ini sama ada ia dilanjutkan ataupun tak. Tetapi saya nak bagi anda dengar sedikit hint mengenai PKP ini akan dilanjutkan atau tak. Kalau boleh rakan-rakan di konti mainkan. Saya ingin memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan berkemungkinan akan dilanjutkan. Ya, semua masjid dan surau akan terus ditutup semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini, serta tiada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan, termasuk salawat. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada Perintah Kawalan Pergerakan sama dilanjutkan ataupun tak. Sekarang ni sampaikan ada pelajar-pelajar yang terkandas dekat universiti itu, ada yang PM, orang kata DM masuk mesej kepada saya di media sosial saya, di Twitter, di Instagram, menyatakan bahawa tolong benarkan mereka pulang, tolong, sebab kalau dilanjutkan lagi mereka dah tak sanggup untuk berada stranded dekat universiti masing-masing. Cik Razak, kalau kita lihat perkara ini macam mana Cik Razak? Pelajar-pelajar ni, adakah Perintah Kawalan Pergerakan ni kalau kata dilanjutkan, boleh tak pelajar-pelajar universiti ini mereka dibenarkan pulang, mungkin secara berperingkat, ada bas-bas daripada universiti itu boleh dihantar ke tempat-tempat secara terus, tak melalui kontak-kontak, nak tak pergi ke stesen bas dan sebagainya. Dan Cik Razak, silalah jawab. Fizi, saya tengok harapan kepada mereka di IPT ini ada satu sajalah. Tengok ke Putrajaya, tengok kita ada Menteri Pendidikan Tinggi. Wahai Menteri, kita mintalah, gunakanlah masa ini yang terluang yang ada, fikirkanlah cara bagaimana mereka di IPT sekarang fikirkan apa yang sedang berlaku. Sudah tentu ada cara-caranya. Sekiranya mereka ini dapat kita lakukan saringan yang targeted, ya, bagi mereka kita boleh menjarakkan mereka ataupun membuat sesuatu cara bagaimana mereka dapat pulang ke kampung atau sebagainya. Bukan saya nak katakan blanket pulang ke kampung, tetapi kalau kita ada usaha-usaha, kita tumpukan usaha yang kita ada, kepakaran yang kita ada, kepandaian yang kita ada, masa yang terluang ini, dari kita buat kerja-kerja lain yang menyebabkan orang merasakan yang menjengkelkan, cari satu solution bagaimana untuk masalah mereka ini dapat diselesaikan. Saya rasa banyak cara yang out of the box. Cubalah fikirkan, gunakanlah masa yang ada, fikirkan tentang apa yang mereka hadapi sekarang ini. Baik, kita mengharapkan supaya Kementerian Pengajian Tinggi dapat menyelesaikan isu ini. Mungkin ada perbincangan dengan pihak kementerian dan bukannya melalui TikTok dan sebagainya. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan, satu lagi perkembangan mengenai Institut Pengajian Tinggi, iaitu 128 buah IPT terima bekalan makanan sepanjang PKP ini, dan ia adalah sumbangan kekal yang konsisten. Dan ini Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad pada Khamis mengumumkan bahawa bekalan di kampus makanan masih mencukupi selepas mengadakan kunjungan ke Yayasan Food Bank Malaysia, dan katanya bantuan bekalan makanan kering tambahan tersebut mula diedar ke IPT-IPT termasuk Universiti Awam, IPTS, Politeknik, College Community sejak daripada 21 Mac yang lalu. Dan kata Noraini dalam kenyataan Facebooknya turut mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang konsisten yang membantu mereka dan juga menyokong penuh usaha murni berkenaan. Okey, baiklah. Sebelum kita mengakhiri Awni Pagi ini, kami ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk menzahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Harapan
khususnya mereka yang bertugas di hospital dalam perang melawan COVID-19 ini kerana mereka terpaksa berjauhan dengan keluarga, suami, isteri, anak-anak, ibu dan ayah untuk menentang COVID-19 ini dan bertugas setiap hari hujung minggu masih datang kerja. Kerja pula melebihi daripada 8-9 jam seperti biasa dan ini pengorbanan yang terpaksa mereka melalui. Dan kami akan bawakan kepada anda secara realiti. Ini pesanan daripada petugas Barisan Harapan. Kita dengarkan. Ia memberi pesanan kepada semua rakyat Malaysia dekat luar. Saya nak bagi tahu kita start daripada kita terima sampel. Saya memang dah merancang untuk menguruskan family saya, di mana saya telah menghantar anak-anak saya ke kampung start daripada sebelum 16 bulan 3. Jadi kini untuk kita orang terpaksa berkorban itu, terpaksa dah lebih dekat sebulan tak jumpa anak-anak. Even kawan saya punya side pun, dia cakap anak dia selalu tanya, bila mama nak balik awal. Lepas tu anak saya pun selalu tanya, bila mak nak balik pukul 5 macam biasa. So kayaknya tolonglah yang kat luar sana tu, tolong ikut apa arahan kerajaan. Duduk rumah, jangan keluar. Social distancing tu sangat penting. Sebab itulah kita terpaksa menjalani PKP ini. Tolong kami berkorban jiwa dan kami berkorban masa untuk family kami, semata-mata untuk korang. So korang pun tolong kami. Kita jaga kita. Duduk di rumah, kita lawan COVID-19. Itu dia. Pesanan ringkas, bukanlah ringkas, itu yang terpaksa dilalui oleh petugas Barisan Harapan, dan kita sebagai rakyat Malaysia masing-masing ada tanggungjawab kita untuk kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kita mesti menang dalam perkara ini, Fizi. Dan kata mereka, we must win. Terus kekal di rumah, jaga jarak sosial anda. Dan dengan itu kami di Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Afizal Zaman. Ingat pesanan petugas Barisan Harapan tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera.